Okey, kita mulakan kelas kita. Sekejap saya share saya punya screen. Okey, awak buka Microsoft Word Lab 1 untuk hardware. Okey, sekejap saya share saya punya screen. Okey, Lab 1 hardware. So, objektif dia adalah senang je untuk memperkenalkan kepada awak semua tentang hardware dalam PC. Okey. Sekejap kawan awak nak masuk. Okey. Ramai lagi. Dan dia tunggu sikit lagi. Ramai lagi nak masuk ni. Okey. So, basically introduction untuk hardware ni adalah physical part ataupun komponen dalam PC awak. Okay, yang software ni akan kita bincangkan kemudian untuk part 2 punya. Sekejap ramai lagi nak masuk. So, okay, aktiviti amali kita hari ni mudah je. Awak isi je tempat kosong untuk soalan-soalan berikut. Ada berapa soalan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ada 6 soalan. Okay, berpandukan kepada arahan dalam amali ni, awak isi. Yang pertama ni contoh dia, nak tahu tentang type of processor yang awak, yang PC ataupun laptop awak ada lah. Processor speed dia berapa, berapa hard disk, C drive dia berapa, RAM dia saiz berapa. Dan juga macam tu lah. Untuk soalan kedua, base pada soalan pertama tadi, convert size hard disk macam ni. Hard disk ni dekat part yang row yang ketiga ni, kolom yang ketiga ni. Hard disk awak contohnya ada 1 gig lah. So dalam byte berapa tukarkan dia, dalam kilobyte berapa, dalam megabyte berapa. Dalam 1 gig tadi jadi 1 gigabyte sini. Nanti awak isi tempat kosong. Isi semua ni dan juga berikutnya lah. Soalan ketiga, namakan komponen-komponen ni berdasarkan nombor. Nombor 1 ni apa, nombor 2 apa, nombor 9 ni apa. Isi dalam kotak kosong ni. Dan juga jawablah soalan 4 sampai 6. Okey. Kat sini untuk soalan 5 ni. Apa? It is important to know the configuration and the components that are installed in our computer. Most operating systems have a utility program which allows the user to inspect the installed components and the status of each component. Microsoft Windows also provide this program. Find the utility program on your computer. So awak follow lah instruction ni. Pergi select button, pergi kat control panel hardware, lepas tu hardware and sound, device manager. Lepas tu awak cari ni, display adapter awak apa, network adapter awak apa. Nanti awak isi dalam words awak tu, and then dah selesai awak save. So untuk tugasan yang pertama ni, ambil masa dalam lebih kurang 1 jam ni lah, sampai pukul 8. So awak ada masa sendiri untuk awak buat. Sambil-sambil tu bolehlah awak nak pergi, mana yang Muslim nak pergi solat, boleh solat maghrib. Mana nak minum, boleh minum. Nak pergi toilet, boleh toilet. Dalam masa 1 jam ni, awak jawab soalan pertama ni. Lab 1 hardware ni. Okay? Okay, untuk soalan 1 tu, mana yang tak tahu, mana nak cari, awak pergi macam ni kan. Okay, awak pergi dekat awak punya PC awak tu, pergi kat start bawah ni. Ada keluar kan nak panas ni. Kat start, lepas tu awak pergi setting. Lepas tu awak cari lepas setting, display ke apa tu, awak cari yang about ni. Sistem, lepas tu awak cari about, nanti dia akan keluar lah awak punya jenis processor apa untuk soalan yang pertama. Jenis processor speed, hard disk besar mana, RAM apa. Okay contohnya macam saya punya ni, processor saya Intel Core TM i5, CPU 2.0 GHz. 2.0 GHz tu speed dia. Processor punya speed. Macam saya
dah terangkan kelas kuliah tadi. Ni RAM dia, saya punya RAM saya 8GB. Masukkanlah. Apa lagi dia tanya tadi soalan? Processor speed ada, type of processor ada, hard disk. Hard disk nanti awak cari dekat awak punya PC punya home tu, dia ada C drive, D drive. Tengoklah awak punya hard disk. Dia apa? Dia tentukan C ke D ke. Okey. Aktiviti pertama adalah buat resume dan juga cover letter. Awak semua kena buat resume dan juga cover letter. Awak baca dia punya soalan ni. So, soalan dia, awak kena buat satu resume dan cover letter untuk apply kerja sebagai research assistant di UPM. Tulis cover letter dan juga resume untuk apply position ni. So, awak boleh guna template yang ada di Microsoft Word. Awak boleh check lah template dekat Microsoft Word tu, dia ada template untuk resume dan juga cover letter. Awak boleh guna yang tu, ataupun awak boleh juga download template untuk template untuk resume dan juga cover letter ni daripada internet. Awak boleh carilah template dia sendiri kalau awak nak guna, nak lain daripada yang lain. Sebagai contoh, saya tunjuk mana ni. Mana saya punya? Contoh macam ni lah. Pertama sekali, awak buka awak punya Microsoft Word. Awak pergi kat file, awak cari new from template. Jadi dia akan keluar Microsoft Word punya template lah. So awak boleh pilih macam-macam template kat sini. So tadi dia kata untuk cover letter dan juga resume. So awak pilih banyak, dalam ni ada banyak macam-macam template. Awak pilih lah. Ni ada contoh resume, resume cover letter, crisp and clean resume. So, untuk contoh ni saya ambil basic cover letter. Yang pertama sekali awak buat cover letter. Awak dah pilih, dia akan keluar dia punya template. Ini contoh template dia lah. So, awak just fill in informasi yang ada kat template. Macam first ni dia suruh tulis first name. So, awak tulis lah awak punya first name. Contohnya saya, Muhammad Rizwan bin Abdul Wahid. First name dan juga surname. Surname tu nama ayah. Tu awak masuklah alamat, nombor phone dan juga alamat email. Awak isi semua ni. Yang pertama tu adalah kita punya informasi. Yang kedua adalah recipient punya information. Recipient awak apa? Siapa? UPM tadi. Ataupun awak hantar kepada nama saya lah contohnya. Nama saya, title, lecturer ke, lepas tu company UPM, alamat UPM, city ni semua alamat UPM. Tu awak tulis lah. Dia Sir, dia Sir Rizwan, ataupun selalunya dalam surat kita guna, kalau bahasa Inggeris tulis Sir ataupun Madam. Kalau bahasa Melayu Tuan ataupun Puan. Tulislah sini, dia Sir. Lepas tu awak tulis lah ayat awak. Base pada soalan tadi, untuk apply kerja sebagai research assistant. Awak tulis. Sincere, last sekali tak nama awak. Settle. Save, simpan. Itu untuk cover letter. Faham? Faham ke ni? So yang keduanya, cover letter awak dah siap. Yang keduanya awak buat resume. Resume pun sama. Pergi kat file ni atas ni. Pergi new form template. Awak cari template untuk resume. Awak boleh pilih lah macam-macam. Ada banyak template. Ada polish resume. Ada yang apa lagi? Ada yang clean resume. Creative resume. Apa lagi contoh? Ada banyak lagi ni. Basic resume. Contohnya saya pilih basic lah. Boleh. Kita create. Lebih kurang sama, tapi cover letter tu adalah surat permulaan untuk kita hantar melalui email. Selalunya kalau awak nak apply kerja, selalunya kena ada, pertama kena ada cover letter dan juga kedua kena ada resume. Resume tu tentang qualification awak lah. Cover letter tu adalah surat untuk awak hantar kepada penerima dalam bentuk surat lah. Selalu kita akan tulis, sama ada kita tulis dalam Microsoft Word save kita hantar ataupun kita tulis dalam email.
Dia punya format dia sama macam tu. Untuk resume pula macam ni format dia. Sama lah awak tulis nama awak, alamat awak, lepas tu skill. Skill summary ni awak kena terangkanlah apa awak punya skill secara awak summarizekan skill awak. Awak pandai tu, awak ada pengalaman dalam buat research ke apa ke. Itu guna idea awak sendiri. Ni education. Kalau awak ada degree ke, ada diploma ke, awak tulis ada degree apa, diploma apa, date of graduation. Ni tak apa, awak tulis je. Kalau awak ada master, awak anggap awak ada master, awak tulis je lah ada master. Graduate bila, atau tulis lah master awak dalam apa. Macam contoh saya, master saya dalam robotik. Saya tulis lah master in robotik, ataupun tulis atas sini master in robotik. Ni experience. Kalau awak kalau ada experience kerja, awak tulis lah employee apa ni, employer yang sebelum ni awak bekerja, ataupun yang terkini awak tulis employer. Contohnya kerja kilang semiconductor, nama dia On. Saya tulis lah On semiconductor kat sini. Job title sebagai apa job title saya, engineer. Dates of employment, bila saya di hire. Contohnya 12 Ogos 2021 tulis, ataupun 12 Ogos 2012. Contoh, sorry. Tu bawah ni ada award and acknowledgement. Tulislah awak dapat award apa dan sebagainya. Bergantung kepada template yang awak pilih. Okey, faham? Okey, kalau faham boleh teruskan. Saya bagi masa dalam 40 minit untuk aktiviti kita. Untuk amali kedua ni ada 3 aktiviti. Ni aktiviti pertama. Aktiviti kedua kita start pukul 9 nantilah. Okey, awak boleh teruskan. Sambil-sambil tu awak boleh buatlah apa-apa, nak minum air ke apa ke. Saya pun nak minum air. Tersedak pula. Nak pergi toilet ke. Sambil-sambil tu awak boleh carilah template apa, macam-macam template dia. Contohnya kalau awak rasa template dekat Microsoft bagi ni tak menarik, awak boleh Google lah, cari template yang awak rasa menarik di internet. Nanti awak download, base pada template punya format tu awak isilah awak punya informasi. Okey. Okey, pukul 9 kita kembali. Hai semua, saya kembali. Semua masih ada ke? Ke semua dah melilau ke mana-mana? Okey. Saya nak tambahlah, kalau awak bosan untuk aktiviti pertama tu, kalau awak ada rasa nak apply yang job yang awak nak, awak boleh buat base pada tu lah. Tak perlulah ikut apa ni soalan aktiviti pertama ni, apa ni research assistant ni. So awak, kalau awak rasa awak nak jadi nak apply kerja sebagai engineer, awak tulislah engineer apa, kepada company mana, macam tu contoh dia. Okey. Kang semua apply job yang sama, awak rasa bosan pula. So job ni, position job ni awak boleh apply ikut kehendak awak. Okey. Okey ke? Okey. Nanti kita kembali pukul 9. Okey. So untuk aktiviti kedua, untuk lepas awak buka dokumen, awak buka dokumen nombor 2, lab 1 software ni. Lepas tu awak tengok aktiviti nombor 2 untuk create table of content automatically. So ini arahan dia, awak follow je arahan dia nanti. So sebelum awak start, awak pergi balik pada folder yang awak dah download tadi. Awak pergi ke dokumen nombor 4, TOC exercise. TOC ni tadi dah saya cakap apa ni, table of content. Okey, so kita akan buat exercise untuk create table of content. Okay, awak buka ni, nanti dia akan keluar dokumen macam ni. Okey, so ini arahan dia. Dan awak juga buka PDF file yang saya dah kongsi tadi di Telegram. Ditulis TOC solution macam ni. So apa yang awak perlu buat ialah jadikan file exercise tadi sama macam ni. Dia ada title dan juga table of content macam ni. Untuk exercise tu dia tak ada ni lagi, so kita kena buat dia jadi macam ni.
So kita kembali kepada dia punya instruction. So mula-mula dia kata open style pane dan apply the headings. So kita follow instruction. Kita kena adjust title, lepas tu heading 1, lepas tu subheading ataupun panggil heading 2. So sebelum kita start, kita kena tentukan apa dia punya heading, title, heading 1 dan heading 2. So dekat solution dia, ini dia punya title, kita nak kena ubah nanti. Okay, ini dia punya heading 1. Ini semua heading 1. Ini untuk heading 1. Okay, dan ini bawah ada subheading ni kita panggil heading 2. Ini pun heading 2. Semua ni heading 2. So dekat dokumen exercise tadi, kita kena ubahlah dia jadi macam ni. So kita balik kepada apa ni, dokumen exercise ni, words ni. Okay, so pertama sekali kita kena pergi buka style pane. Kita cari style pane. Mungkin awak punya PC ataupun laptop berbeza dengan saya, so awak kena cari style pane ni. Buka style pane ni, tadi kata head, kata tadi title dia suruh title modify style, ada modify style. So title ni kita kena pakai format dia Calibri Light dan juga Calibri Light kita pilih. Kalau bukan Calibri Light, awak kena carilah Calibri Light ni, awak pilih font dia, awak kena 28. Kalau bukan 28, kalau awak punya font size lain, awak cari 28, awak tekan then OK. Lepas heading dia kata heading kita kena buat lepas title kita kena buat heading 1 ni. Tadi title, ni heading pula. So kita cari heading 1. Heading 1 modify. Heading 1 pun dia cakap format word dia, font dia adalah Calibri Light. Size font dia kena 16. Kita OK. Dan untuk heading 2 ataupun subheading, font name dia Calibri Light, font size dia 14. So kita pun cari heading 2 di sini. Kita modify style tadi, cari Calibri Light, dia punya apa ni, font name dia Calibri Light, font dia size 14. Kalau awaknya berbeza, awak kena ikutlah instruction tu. Kita OK. OK, lepas tu pergi balik kat solution ni dan nak kena, pertama sekali kita kena pilih title ni. OK, so kita cari dalam kita punya word, ini title dia. So kata title ni kita ubah, kita tekan title yang kita dah set tadi, kita tekan je, dia akan jadi macam ni. Dan seterusnya macam tu jugalah heading 1 dan heading 2. Ini heading 1 tadi kita kena buat, dan heading 2 kita kena ubah dia, format dia. So kat word ni kita cari ini heading 1 dia. 1 kita klik heading 1. Kita cari lagi ada 3 heading lain. Okay, heading lain. So heading 1 tadi kita klik heading 1 lagi, satu lagi kita cari. Okay, yang ketiga ini dah ujung. Okay, ni yang ketiga untuk heading 1. Lepas selesai heading 1, kita kena cari heading 2. Heading 2 tadi yang ni lah, bawah ni subheading dia ni. So kita pun cari dan tukar. Okay, ni satu untuk heading 2. Klik heading 2. Ini lagi. Ini satu lagi. Heading 2, kita pun klik heading 2. Ini lagi. Heading 2. Okay, ni heading 2. Okay, pun klik heading 2. Okay, yang seterusnya heading 2 yang seterusnya. Okay, kita option ni pun heading 2. Buka kepada heading 2 macam ni.
import heading tu. Tak buka lagi. Heading tu dah import heading tu. Heading tu dah kot. Heading tu klik. Apa tadi? Daily. Okay, import heading tu. Dan last sekali import heading tu. Dah tukar kot. Okay, dah selesai. Tukar tu. Instruction seterusnya dia kata kita kena create TOC, table of content. Instruction dia insert TOC, reference, TOC, choose classic. Okay, senang je. Dah selesai tadi. Okay, kena tentukan dulu kat mana dia nak letak table of content dia. So dia letak table of content dia lepas title punya ni, dia punya pembukaan dia bawah ni. Bawah daripada sini kita letak table of content kat sini. Okay. So kita pun cari dekat words kita kat mana kita nak letak table of content. So kita letak table of content kita kat sini. Lepas kita pilih kat mana kita nak letak, kata tadi pergi dekat reference, pilih table of content, atau pilih classic, klik je. So nanti dia akan buat automatically. Okay, so kita dah ada table of content dia. Kita okay, itu saja. So awak cuba baca dulu arahan dia, tengok solution dia, dan awak jadikan dia sama macam solution dia. Okay, awak boleh terus buat dulu. Ada apa-apa soalan boleh tanya. Sekian, kita jumpa nanti kemudian untuk aktiviti ketiga. Okey, so kita sekarang ni sambung aktiviti yang ketiga untuk amali kita. So untuk aktiviti ketiga ni kita nak tambah apa ni, dia punya caption ataupun label pada kita punya apa ni, table ataupun equation ataupun figure ataupun apa-apa objek lah dalam dokumen kita. So apa yang kita perlu buat, apa yang awak perlu buat, first awak pergi kat folder awak tadi tu, awak buka caption dokumen nombor 5, caption exercise ni. Okey, so lepas awak buka caption exercise tu, dia akan keluar apa punya exercise lah, latihan dokumen exercise ni macam ni. So dan juga awak buka PDF file tentang caption solution tadi yang saya dah share dalam Telegram. So awak akan dapat macam ni. Okey, kita punya exercise kita punya exercise ataupun latihan kita untuk amali ni adalah kita nak jadikan dia, nak dapatkan table list of figure dan juga list of table macam ni. Contoh dia dokumen words awak tak ada, dia patutnya ada kat atas ni. So tak ada, awak semua kena tambah lah. So dengan arahan tadi, dia ajar awak macam mana nak tambah apa ni, caption untuk figure dan juga table. So pertama sekali dia kata open caption solution PDF file. Tadi awak dah buka, kita tengok end result dia, dan awak dah open caption exercise document. Okay, lepas tu awak select di objek, sama ada table, equation, figure ataupun another objek yang awak nak tambah caption. So awak pergi ke reference tab, cari caption group, klik insert caption. Lepas tu dia beritahu guna font, awak boleh change font style, size dan style in styles pane. Okay, so macam tadi lah, dekat style pane tu awak boleh ubah dia punya font style dan size. So awak kat situ awak boleh table, boleh table of figure, modify style atau calibri 10. So dipakai apa ni, font name calibri dan juga font size 10 pt. So okay, buka balik dokumen kita. Kita tadi pergi mana tadi, style pane, buka seperti apa tadi
table of figure. Ada ke? Ni. Table of figure. Buka modify style. Okay, kata Calibri. Kalau awak bukan Calibri, tadi kan kita guna Calibri Lite, exercise 2 tadi. So ni kita pakai Calibri. Font size 10. Kalau bukan 10, kita pilih 10. Okey. Lepas tu arahan seterusnya dia kata pilih figure ataupun table ataupun equation macam ni. Yang kita nak captionkan dia. Kita nak masukkan dia punya caption. So macam ni contoh dia. List of figure, dan figure 1 dia nak kita tulis atmospheric CO2 bla bla bla. So contoh dia bagi tahu figure of what? Figure 1 dia. Ini dia. So senang je. So dekat kita punya dokumen latihan tadi, exercise dokumen, kita cari figure tu, kita just klik. Lepas tu kita kata tadi dekat reference kita insert caption. Okey, dia dah tulis. Kalau ada table, awak tukar pergi tadi figure 1. Okey, tu awak pun tulislah apa dia suruh masukkan tadi, nama dia. Okey, tulis. So awak okey. Macam tu. Lepas tu yang kedua apa? Figure kedua adalah figure ni. Ni. Figure kedua kita yang perlu kita masukkan. So, kita pergi balik dokumen kita klik gambar ataupun figure yang kedua kita nak, kita masukkan insert caption lagi. Okay, kita pun tulislah apa nama yang kita nak bagi nama pada kita punya figure. Contohnya tadi saya copy paste kat situ je. So dia akan keluar kat bawah ni figure 2, figure 1. Okay, itu contoh. Yang lain awak buat lah ya, sama macam solution dia tadi. Dia ada berapa banyak? Dia ada sampai 6. So list of table pula. Okay, gambar apa? Dia pilih gambar ni, table 1 emission factor ni. So kita pun pergi ke dekat kita punya dokumen, kita cari table tu tadi. Okay, ni table 1. So apa tadi? Insert. Dia pakai tadi kita pakai figure. Lepas tu untuk ni kita pakai table. Kita kena tukar balik. Carilah table. Pun masuk nama dia. Pun okey je. Okey, macam tu jugalah nombor 2. Nombor 2 pakai apa? Nombor 2 ni. Okay, balik ke dokumen kita pilih ni nombor 2. Sama je. Kita insert caption untuk table. Masuk. Selesai. Apa yang perlu kita buat? Dia kata arahan seterusnya lepas selesai kita captioning all the figures and tables. So kita nak jadikan dia macam table of content tadi, tapi ini untuk figures dan table. Dia kata pergi reference tab, insert table dan juga insert table and figures dia kata. So kita pun pergi balik works kita. Jadi dia letak kat atas, kita pun letak kat atas lah. Dia kata reference tab ni cari insert table of figure. Kita klik je. Kita masukkan. Dia akan jadi untuk figure. Kita buat sekali lagi. Untuk table pula kita ada 2, figure dengan table. Saya masukkan figure dulu, table kedua. So dia akan jadi macam ni. So dia samalah jadi macam ni. Apa ni? Solution yang kita nak tu. So awak boleh baca solution tu, baca arahan dia, fahamkan dan awak buat. Okey. So awak ada masa, awak buat, nanti boleh hantar. Kalau tak faham pun boleh tanya. Sebab sesi amali kita akan habis pada pukul 10. So awak ada masa dalam lebih kurang seminggu untuk selesai, untuk buat semua exercise ni. Minggu depan kita hantar.
Jangan risau. Dan masa Minggu depan tu hari Isnin kan? hari Senin. Hari Senin bolehlah nak hantar malam tu ke, tapi hari Senin lah kita hantar. Sebelum pukul 12 lah. Saya bagi sebelum pukul 7 malam Isnin depan lah. Sebelum amali kedua. Okey, banyak sikit masa. Kalau siapa siap awal, dia nak hantar awal, tak ada masalah. Awak letak dalam satu folder. Macam saya buat tadi. Awak tulis folder tu atas follow. Dia ada instruction tak sini? Nak save macam mana? Saya tengok exercise ni. Ataupun awak tulis metric number awak folder awak tu nanti awak tulis nama dengan metric je lah. Nama pendek dengan metric number kat folder tu. Lepas tu awak zip macam saya zip tadi. Awak faham kan apa yang saya maksudkan? Compress file awak tu jadi dalam zip, format zip tu. Yang tekan right click tadi kan? Right click. Kalau extract here tu sebab saya dah zip, awak nak unzipkan dia. Awak kena tekan right click, awak kena zipkan dia, kena compress. Kalau saya punya PC dia tulis compress. Kalau Windows punya PC saya tak pastilah. Saya pakai sebab saya pakai MacBook. Kalau extract tu zip saja kan? Extract here tu sekejap saya check saya punya PC sekejap apa dia tulis. Sekejap. Okey, awak masih bersama saya? Masih. Okey, so nanti bagi yang dah okey masih okey bagus. So bagi yang dah siap dia nak hantar awal sebelum minggu depan, nanti awak kat PC awak tu awak pilih folder yang awak nak tu. Lepas tu awak pergi kat send to, kita awak compress, jadikan dia zip folder ni. Macam saya share ni. Lepas tu nanti awak boleh upload dia dekat Padlet tadi tu. Dalam bawah Padlet tu awak tulis nama awak, full name dengan juga metric number. Itu je. Kalau siapa nak hantar awal lah. Kalau tak pun hari Senin nanti saya maklumkan balik. Okey? Okey, nanti contoh ni saya share dekat dekat Telegram punya group sebab saya punya cara lain. Kalau Windows punya PC lain tempat dia. Yes, sir. Ni tadi guna right click ke? Right click. Nanti awak dah buat satu folder, semua jawapan awak, words tu awak letak dalam folder tu, save dalam folder tu. Lepas tu awak folder tu awak namakanlah nama awak dengan metric number, lepas tu awak zipkan dia. Nak zipkan dia tu awak right click, tekan send to, compress, jadikan dia zip folder. Okey, sementara tu awak bolehlah terus menjawab. Kita ada dah lebih kurang 10 minit lagi sebelum tamat amali ni. Tak siap malam ni, jangan risau, awak ada masa seminggu untuk siapkan dia. Waktu lapang, hujung minggu, boleh siap sekejap je nak siapkan dia. Siapa ada soalan, boleh tanya soalan.